Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, perkara yang penting. Dulu kita sebut orang marah. Tapi alhamdulillah, hak lama kita sebut orang marah, sekarang pakai sebut balik. Dunia macam tu lah kan. Fashion. Kita kata, dulu saya kata, jangan mengintip. Sekarang bila ada orang yang kena intip, ada orang pergi ambil video orang, barulah hak marah kat kita dulu pun pakai balik artikel kita. Alhamdulillah. Recycle balik. Boleh pakai, kita boleh pakai. Kena ke dia? Allah larang wala tajassusu. Jangan kamu mengintip. Abdul Rahman bin Auf kata, annahu harasa ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam riwayat Al-Mustadrak. Dia pergi berkawal dengan Umar radhiyallahu an. Dengan Abdul Rahman sekali radhiyallahu anhuma. Lailatan bil Madinah. Pada satu malam di Madinah. Satu malam Abdul Rahman bin Auf dengan Umar bin Khattab dia keluar. Itu Umar. Hebatnya Umar ni, dia sebagai Amirul Mukminin, dia keluar sendiri. Tengok rakyat macam mana malam-malam dia keluar. Abdul Rahman ni dia sayang Abdul Rahman bin Auf, selalu ikut dia. Macam pemimpin-pemimpin kita lah, dia selalu keluar malam-malam tengok kita kan, macam tu. Ya. Ya macam tu. Saya pun tak pasti. Saya mungkin masa depa lalu kita tak perasan, tapi depa memang keluar malam-malam tengok kita. Tengok apa bunga api? Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia keluar dengan Abdul Rahman bin Auf. Bila dia keluar, mereka dengar aswatun murtafi'ah, suara yang kuat, wal laghat, suara yang kuat bunyi daripada sebuah rumah. Dan mereka pergi ke rumah tu. Bila sampai ke rumah itu, mereka dengar orang cakap apa semua. Umar bin Khattab tanya Abdul Rahman bin Auf. Dia pegang tangan Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, atadri baita man hadha? Han tahu rumah siapa? Abdul Rahman bin Auf kata, la, aku tak tahu. Rumah siapa? Umar kata, hadha baitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Ni rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tu pak dia dulu ni kepala musyrikin. Dia satu-satunya orang yang dia belah kuda. Dia kata kuda dia ni dia guna nak naik kuda dia nak bunuh Nabi. Tapi Nabi baling gelembing masa peperangan, kena bercala tengkok dia. Dia menjerit, kata dia mati. Dia tak mati ke? Kerana dia dah set dalam otak dia dah, sejak Nabi kata bahkan aku membunuh kau. Dia set dalam otak dia dah, dia kata habislah Muhammad kalau kata tak pernah tipu, memang dia nak bunuh aku satu hari. Bila main perang dia kena sikit, dia malu Abu Sufyan. Dia kata kau bukan mati lagi. Dia kata aku mati. Dan dia mati. Dia menjerit-jerit mati. Memang seburuk-buruk manusia ni tak ada lah. Manusia yang tampil untuk membunuh Nabi atau manusia yang dibunuh oleh Nabi. Dua-dua buruk. Kalau manusia tu bunuh Nabi memang teruk lah. Tak ada lah jenayah lebih teruk lah. Tampil nak bunuh Nabi pun teruk. Tapi kalau manusia tu Nabi pergi bunuh dia, memang teruk. Nabi ni tak bunuh. Sebab tu dalam peperangan tak ada. Mungkin kes yang orang yang cedera ni Rabi'ah Umayyah bin Khalaf ikut. Tak ada rekod orang mati di tangan Nabi. Walaupun peperangan itu disuruh, tetapi Allah Ta'ala dia adalah rahmat orang kali. Tak jumpa kita siapa yang pedang Nabi tengah membunuh dia. Tuhan mungkin nak supaya rahmat itu tak dilihat secara. Tapi ni rumah anak dia.
Anak dia duduk Madinah. Okeylah. Umar kata, kau tahu dia buat apa? Mereka sekarang sedang minum arak dan mabuk. Umar tanya, Fama taro, apa pendapat kau wahai Abdul Rahman? Kita nak buat apa sekarang? Abdul Rahman bin Auf kata, Ara qad ataina ma nahallahu an faqala wala tajassasu qad tajassasna. Aku berpendapat kita telah buat benda yang Allah Ta'ala larang. Tuhan kata jangan mengintip dan kita dah main intip rumah orang. Tuan-tuan tengok pada hadiah Amirul Mukminin tu. Fansarafa anhum Umar wa tarakahum. Maka Umar pun bila dengar Abdul Rahman kata macam tu, dia pun bangkit, jom balik. Saya kata kalau kita baca hadis, kita riwayat ni, setengah orang dia tahu, orang utara kata cerai dia ni. Tapi tengok sahabat. Sebab apa? Ini orang yang telah menyembunyikan salah dia. Dia duduk dalam tempat yang bertutup dalam rumah dia sendiri. Sebab tu orang takut bila buat undang-undang Islam, orang bimbang dia akan mengganggu privasi. Sebab apa? Pasal kita duduk tengok cara hak duk buat ni. Dalam perjalanan van nak pergi tangkap basah tu, dia dah tengok maknya tepi jalan lepas semua tak kena cukup. Hak duduk dalam bilik hotel, dia ketuk. Sebab kita salah faham. Dr. Yusuf Qaradawi kata, aku ingin berikan perhatian tentang perkara penting mengenai hudud. Bahawa Islam tidak terkejar-kejar mencari bukti. Tidak mengintai untuk melaksanakan hukum ke atas pelaku kesalahan. Tidak mencipta alat untuk mencari rahsia pelaku maksiat atau memasang kamera tersembunyi mengambil gambar ketika mereka melakukan jenayah. Tidak pula menguatkuasakan polis mencari jenayah dan perisik mengintip mereka yang menyanggahi syarak sehingga ditangkap yang terbabit. Bahkan kita dapati panduan Islam dalam hal ini tegas setegas-tegasnya. Dalam memelihara kehormatan pribadi manusia, pengharaman tajassus, yakni mengintip dan mencari keaiban manusia, tidak boleh dilakukan oleh individu, tidak oleh pihak kerajaan. Kalau nak buat, kena yang tu lah. Tapi orang akan terbayang kalau buat hudud, semua orang akan dipindah. Siapa nak cari siapa nak sebat minggu ni? Tak. Maka bila buat, dia bukan sikap kerajaan Islam nak hukum tu. Dia istiharkan hukum tu, tapi dia tak cari. Tapi dengan cara kita dok buat sekarang, dok pergi cari, ia tidak Islamik. Kalau orang peluk atas pentas, dia tak ada masalah. Bahkan dia boleh menang lagi. Berapa award dia boleh dapat sebagai pemeluk yang berjaya. Tapi kalau bahkan semua orang boleh tengok, boleh siaran TV, boleh bagi anugerah pada mereka. Tapi hak duduk dalam bilik kita cari. Nabi kata kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Semua umatku Tuhan ampunlah, hadis Bukhari, melainkan orang yang terang-terang buat maksiat. Hak tu sembunyi-sembunyi. Hak ni terang-terang. Hak terang-terang tu dapat anugerah. Hak sembunyi-sembunyi pergi cari, tangkap. Tidak kondusif. Tangan yang awal yang dipotong setelah turunnya firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Orang yang pertama dibawa kepada Nabi dan Nabi dapati dia memang salah dan Nabi hukum dia. Nabi suruh potong. Sahabat kata, faka'annama asfa ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-ramad. Seakan-akan nampak suram muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak sedih, Nabi nampak muram. Sahabat kata, ya Rasulullah, ka'annaka karihta hadha.
Wahai Rasulullah, seakan-akan Rasulullah tak suka benda ni. Ini riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak. Seakan-akan Rasulullah tak suka. Nabi SAW kata, wa ma li la akrah antum a'wanus syaitanu ala akhikum. Mengapa aku tak benci kamu jadi penolong syaitan ke atas saudara kamu? Nabi marah hak orang yang bawa kisah. Nabi kata, innahu la yanbaghi li wali an yurfa'a ilayhi haddun illa aqama. Summa qara'a hadhihi al-ayah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Nabi kata tak boleh tidak bagi seorang pemerintah. Bila orang bawa kes main undang-undang, dia kena laksanakan. Tapi Nabi baca firman Allah, dengarlah Allah kata, maafkanlah, lupakanlah kesalahan. Hampa tak maukah Allah maafkan hampa? Maksudnya, kalau ada kes macam ni, tak payah bawa lah, selesai kat bawah lah, jangan sampai dia kena potong tangan. Kalau kita nak buat undang-undang Islam, itu antara aspek yang kita kena didik. Bukan kita cari musim hari ni siapa kena potong tangan boleh pergi tengok. Tu teruk lah. Sebab itu bila ada kes, mereka akan selesai bersama dengan mereka. Kerana mereka bimbang perkara ini diangkat dan dia tak mau tengok kawan ni kena potong. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lagi aspek kalau nak disebut. Bila kita buat itu, kita akan nampak keindahan undang-undang itu dilaksanakan. Mudah-mudahan satu hari nanti kita wujudkan suasana yang kondusif itu sehingga dia dapat dilaksanakan. InsyaAllah.